Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Asmawati Harun dalam Dunia 11 Pagi. Berita radio bervisual bersiaran serentak di platform media sosial, saluran TV dan radio. Gempa bumi berukuran 6.0 pada skala Richter menggegarkan Maluku, wilayah Indonesia malam tadi. Menurut Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik (BMKG), setakat ini tiada kecederaan atau kerosakan harta benda dilaporkan. Gempa bumi itu dicatatkan pada kedalaman 60 km dengan pusat gempa sekitar 167 km di timur laut Bandar Tual. Sementara itu, sekurang-kurangnya 11 orang maut dan seorang hilang selepas sebuah feri karam di Sumatera. Agensi Mencari dan Menyelamat memaklumkan pencarian mangsa yang hilang masih diteruskan. Penumpang yang selamat diberi rawatan awal di Indragiri Hilir. Feri terbabit membawa 74 penumpang sedang dalam perjalanan ke Pulau Kecil Tanjung Pinang berhampiran Singapura. Bekas Ketua Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Ban Ki-moon menggesa Myanmar menghentikan keganasan di negara dilanda konflik itu. Ban berkata demikian selepas lawatan 2 hari ke Myanmar. Beliau bertemu Ketua Junta Min Aung Hlaing dan pegawai kanan tentera. Katanya Kerajaan Perpaduan Nasional NUG sedang berusaha membatalkan rampasan kuasa. Berikutan konflik ketenteraan yang semakin meruncing di Sudan, Korea Selatan melarang rakyatnya melancong ke negara itu. Kementerian Luar telah mengeluarkan amaran perjalanan tahap 4 yang tertinggi dalam sistem berkuat kuasa tengah malam tadi. Mereka yang melanggar larangan perjalanan itu tanpa kelulusan akan dikenakan hukuman jenayah. Sementara itu, United Kingdom akan menamatkan penerbangan pemindahan rakyatnya dari Sudan hari ini. Timbalan Perdana Menteri Oliver Dowden memberitahu penerbangan terakhir dari lapangan terbang Wadi Saidna akan dihentikan pada pukul 5 petang waktu tempatan. Ia susulan penurunan ketara bilangan warganya yang datang untuk pemindahan dalam tempoh 24 jam. Terbaru, tentera Sudan mendakwa pasukan separa tentera RSF menembak sebuah pesawat penyelamat Turkiye ketika ia sedang mendarat di luar ibu kota Khartoum. Kementerian Pertahanan Turkiye mengesahkan insiden itu dan menambah bahawa tiada kecederaan dilaporkan. Namun RSF menafikan insiden terbabit dan menuduh tentera Sudan menyebarkan fitnah. Sementara itu, letupan dan kejadian tembak menembak terus menggegar Khartoum. Satu siri pengeboman dilaporkan turut menghujani kota Bahri yang terletak berhampiran. Stone of Scone, batu pertabalan purba Raja-Raja Britain telah dibawa ke London dengan kawalan ketat menjelang pertabalan Raja Charles III minggu depan. Batu yang turut dikenali sebagai Stone of Destiny itu dianggap sebagai simbol suci dan bersejarah bagi monarki dan kenegaraan Scotland. Batu berkenaan dipindahkan dari Istana Edinburgh buat kali pertama dalam tempoh 25 tahun dan akan dibawa menggunakan pesawat khas. Kejohanan Badminton Asia BAC 2023 di Dubai, beregu lelaki profesional negara Ong Yusin Teo Yi mara ke separuh akhir. Pasangan itu menyingkirkan gandingan nombor 1 dunia Fajar Afian Muhammad Rian Ardianto 22-20, 21-15 dalam masa 37 minit. Yusin Yi akan menentang pemenang antara beregu pilihan keempat dari Jepun Takuro Hoki Yugo Kobayashi atau beregu Indonesia Muhammad Shohibul Fikri Bagas Maulana bagi penentuan keperlawanan akhir. Turut mara beregu campuran profesional negara Goh Sun Huat Siobhan Jamie Lai. Sun Huat Siobhan menudukkan gandingan Indonesia Rinov Rivaldi Pita Haningtyas Mentari 21-17, 15-21, 21-19. Mereka akan berdepan beregu nombor 1 dunia dari China Zheng Siwei Huang Yaqiong. Bola sepak Bundesliga, Borussia Dortmund menerima tamparan hebat dalam merebut gelaran Liga selepas terikat 1-1 dengan pasukan tercorot VfL Bochum awal pagi tadi. Berbaki 4 perlawanan, Dortmund mengumpul 61 mata, hanya 2 mata di depan Bayern Munich. Dortmund yang sedang memburu gelaran Bundesliga pertama dalam 11 tahun bergelut untuk memecah tembok pertahanan Bochum. Dortmund kini bergantung nasib kepada keputusan perlawanan Munich esok. Akhir sekali, tenis terbuka Madrid, juara bertahan Carlos Alcaraz menewaskan pemain Finland Emil Ruusuvuori 2-6, 6-4 dan 6-2.
Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.